Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sampai pada muka surat yang ke-13. Maka ketahui bahawasanya ilmu itu dituntut akan dia fardu pada jumlahnya. Pada jumlahnya 3. Yakni ilmu yang wajib kita pelajari sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap orang Islam, lelaki dan juga perempuan. Maka wajib menuntut ilmu itu ada 3. Jumlahnya itu 3. Yang pertama ilmu tauhid. Pertama ialah ilmu tauhid, ialah mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ilmu sir. Ilmu sir ni ilmu rahsia. Ilmu rahsia masuk di situ ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dikehendaki dengan dia itu barang yang bergantung dengan dia hati, yakni ilmu yang berkaitan dengan hati, seperti mengenai sabar, mengenai tawakal, mengenai rajak, yakni harapan kepada Allah, mengenai hasad. Hasad maknanya dengki, yang merupakan satu penyakit yang cukup bahaya, menghapuskan segala amalan-amalan yang kita lakukan. Selain daripada itu takabur, sombong. Lebih-lebih lagi sombong dengan Allah Ta'ala, yang menyebabkan seseorang itu boleh terjerumus dengan syirik yang kecil. Dia panggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dan banyak lagi penyakit-penyakit hati yang perlu kita belajar, supaya amal ibadat kita, biarlah kita buat tu tak ada syirik. Kita buat amal ibadat tidak ada sombong. Maka ramai manusia yang buat amal ibadat dari segi zahirnya molek, tetapi di dalam hatinya tidak ada ikhlas. Di dalam hatinya tidak ada berserah diri pada Allah. Akhir sekali amal ibadat ini ditolak oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak tengok pada bentuk wajah kamu. Allah Ta'ala tak tengok zahir kamu. Zahir semayang belum tentu. Orang boleh semayang 400 rakaat, tapi hati itu belum tentu. Jadi kita boleh semayang banyak-banyak, tapi hati itu kalau kita tidak ikhlas, ditolak oleh Allah. Ada orang hanya semayang 2 rakaat saja, tetapi 2 rakaat itu benar-benar ikhlas kepada Allah, diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ini berkaitan dengan hati. Tidak dapat tidak kita kena belajar supaya amal ibadat kita tadi dilakukan dalam keadaan bersih hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mahu amal ibadat yang kotor. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Sembahyang itu adalah ibadat. Perbuatan keji, perbuatan munkar ini adalah berkaitan dengan hati. Termasuk juga zahir, perkara munkar seperti berzina, minum arak. Perkataan keji, perbuatan keji termasuk juga dengan hasad, dengki dan sebagainya. Maka ada orang yang semayang, walaupun dia semayang siang malam, hasad dengki itu ada lagi, tak boleh nak buang. Sedangkan dalam hadis mengatakan innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad ini memakan kebaikan, makan habis kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api makan kayu api. Kayu api kita duk kumpul banyak-banyak sampai timbung kayu api, ambil api kita berbakar, akhir sekali jadi abu. Bila jadi abu, mari angin tiup, habis kosong, tak ada apa-apa. Itulah amalan yang tidak ada ikhlas, amalan yang dalam hati tidak ada bersih, kotor dalam hati. Maka tidak dapat tidak kita kena belajar membersihkan hati kita, dan belajar ilmu mengenai bersih hati ini
Ini dipanggil ilmu tasawuf, ilmu sufi. Sufi ni suci. Sofi. Itu maknanya suci. Sebab tu sahabat Nabi dipanggil ahli sufah, duduk dekat serambi Masjid Madinah, duduk sama Nabi, berzikir, menyucikan diri mereka. Ini dipanggil orang ahli sufi. Maka dia kata kena belajar mengenai tasawuf yang berkaitan dengan hati dan perjalanannya. Yang ini dan berkaitan, perkara yang berkaitan dengan hati. Banyaklah di antara yang kita sebut tadi, hasad dengki dan sebagainya. Dan yang ketiga, ilmu syariat. Ilmu syariat di sini ialah ilmu fiqh. Kita kena belajar mengenai sembahyang. Tak belajar bab sembahyang, tak sembahyang. Sembahyang tak belajar, mungkin tak sembahyang. Ada seorang sahabat Nabi, dia sembahyang. Lepas dia sembahyang, Nabi kata, sembahyang lagi kamu, kamu tidak sembahyang lagi. Sahabat Nabi ulang balik. Nabi kata, sembahyang lagi, kamu tidak sembahyang lagi. Dia ulang balik. Maka Nabi tanya pada sahabat Nabi, pandangan kamu tentang lelaki itu? Dia kata dia sudah sembahyang. Dia sudah sembahyang. Nabi kata dia belum lagi sembahyang. Tapi dari segi perbuatan dia sembahyang lah. Ada orang sembahyang, asal sembahyang sudah. Dia tengok waktu pukul 4.30. Baru lagi masuk asar. Pukul 5 dang lagi kegi boleh. Dia kira gitu. Pukul 6 dah, konang masuk duk tangguh lagi. Pukul 7, dekat pukul 7 nak asar. Dah boleh kegi habis asar, mayanglah kerja. Pas mayang lega, tak apa, asal mayang sudah. Ada orang asal sembahyang sudah. Sedangkan sahabat Nabi, di antaranya Saidina Ali, apabila mendengar azan, muka dia pucat. Pucat takut. Takut. Akhir sekali Saidina Ali mengatakan, pergilah kamu memadamkan api kamu. Kerana orang yang tidak sembahyang ini bermakna dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Qalu lam nakum minal musallin. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu dimasukkan dalam neraka saqar? Ditanya di negeri akhirat. Mereka jawab, qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan bahawa kami masa duduk atas muka dunia tidak termasuk di kalangan orang yang sembahyang. Maknanya tidak sembahyang. Dan disebut dalam Al-Quran, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwat. Akan ada anak cicit kita akan datang. Akan ada golongan di akhir-akhir, di belakang, khalfun di belakang, golongan belakang, anak cicit. Khalfun adha'us salah, yakni melengah-lengahkan sembahyang. Wattaba'us syahwat, kerana mengikut hawa nafsu. Boleh jadi tinggal sembahyang kerana hiburan. Boleh jadi tinggal sembahyang kerana perniagaan. Boleh jadi tinggal sembahyang kerana pergi jalan raya. Pergi rumah orang, masuk orang pergi ziarah raya. Bukan tak bagus. Siapa tinggal sembahyang? Inilah yang berlaku hari ini. Maka ilmu mengenai ibadat kita kena belajar. Ilmu ibadat ini dipanggil ilmu syariat ataupun dipanggil ilmu fiqh. Dan ada pun hadis barang yang wajib daripada tiap-tiap satu daripadanya. Hadis yang disebut talabul ilmi, wajib belajar. Hadis barang yang wajib daripada tiap-tiap satu daripadanya, maka yang difardu bagi hamba daripada ilmu tauhid, yang wajib kita belajar yang berdasarkan hadis tadi ialah ilmu tauhid. Ilmu tauhid wajib belajar. Yakni berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ketuhanan, yakni mengenai Allah Ta'ala, wajib belajar. Tapi hari ini ilmu agama orang duduk sisihkan. Orang duduk tinggal. Duduk tinggal ilmu agama. Orang duduk ajar atau anak jauh-jauh boleh, tapi tak belajar ilmu agama. Akhir sekali memanglah orang-orang kafir, kadang-kadang kita ambil ilmu daripada orang kafir. Kita ambil tu semakin lama semakin jauh kita dengan Allah. Orang kafir dia boleh kaji bulan, boleh kaji bumi, boleh kaji binatang, boleh kaji tumbuh-tumbuhan. Tapi tak siapa tahap siapa yang jadi binatang itu. Siapakah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan? Siapakah yang menjadikan langit? Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan langit dan juga bumi.
waqtilafil laili wan nahar, dan juga pertukaran malam dan juga siang. Li ayatil liulil albab, hanya memberi peringatan kepada orang yang mempunyai akal. Maka dia kata di sini yang wajib belajar ialah mengenai ilmu tauhid, ilmu mengenai Allah Taala, kadar pada barang yang mengetahui dengan dia akan asas agama. Yakni dalam keadaan kita belajar sampai kita tahu asas-asas agama. Satu ketika Nabi SAW duduk dalam majlis ilmu. Istala'a alaina rajulun syadidus siyabil bayad. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang memakai jubah serba putih. Tak daripada jubah serba, semua serba putih. Syadidus sawadis sa'a, rambut yang sangat hitam. La ya'rifuhu minna ahadun. Kata sahabat Nabi Sayyidina Umar, kami tak kenal. Kami seorang pun tak kenal. Dan tidak ada kesan musafir. Fa'asnada rukbataini ila rukbataini. Dia pun duduk di hadapan Nabi, menyandarkan dua lutut dia bersentuhan dengan dua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaini ala fakhizaini, dan dia letakkan dua tangan di atas dua paha dia. Kemudian dia pun berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang iman. Nabi menjawab, qala al iman an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi pun kata, iman itu adalah kamu yakin, kamu beriman, kamu i'tikad dalam hati bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qadar baik dan juga qadar buruk, semuanya datang daripada Allah. Kata orang tadi, sadaqta, benar kamu wahai Muhammad. Nabi ayat, malaikat mari. Yang datang tu lah malaikat. Datang jumpa Nabi, beritahu tentang iman. Maka Nabi pun beritahu iman. Yakni iman tu kamu beriman dengan Allah. Apa maksud beriman dengan Allah? Orang kalau benar-benar beriman dengan Allah, dia kenal Allah. Kita kalau kenal singa macam mana? Adakah kita pergi kat singa, kita pergi terkang dia, pergi peluk dia? Kita peluk dia, dia kekeh kita, mati situ dia. Kalau kita kenal singa, kita tahu macam mana sifat singa. Kita tahu singa ni backhand, singa ni macam ni, kita tahu sifat singa. Maka dia kata, hendaklah kamu beriman dengan Allah, kamu yakin dengan Allah Ta'ala. Yang pertama, Allah Ta'ala itu wujud, wajib wujud, wajib Allah Ta'ala itu ada. Wujud Allah Ta'ala tidak seperti wujud makhluk. Itu kita kena yakin, Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala itu ada. Hari ni orang buat tauhid tapi macam Allah Ta'ala tak ada. Macam Allah Ta'ala tak ada rezeki sikit, susah. Padahal Allah Ta'ala uji sikit, rezeki tak ada. Sakit sikit, susah, Allah Ta'ala uji sikit kita. Jadi semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap dah rezeki. Sehingga kan orang hari ni lupa cari rezeki, lupa Allah Ta'ala. Siapa tak semayang? Siapa tak semayang? Sedangkan disebut dalam Al-Quran, wallahu khairur razikin, Allah Ta'ala lah yang sebaik-baik memberi rezeki. Maka kita kena belajar ilmu tauhid, kena tahu ilmu tauhid, kena tahu asas-asas tauhid. Bila sebut Allah, kena tahu sifat Allah Ta'ala. Yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 20. Kena tahu sifat yang wajib. Kena tahu Allah Ta'ala sifat macam mana. Lepas tu kena tahu pula sifat yang mustahil bagi Allah. Dan kena tahu perkara-perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Maka dia kata di sini, dan iaitu bahawa engkau ketahui bahawasanya bagimu Tuhan, dan kamu kena tahu bahawa kamu ada Allah Ta'ala. Kamu ada Allah Ta'ala. Kita dok fikir kita asal daripada mana? Orang berkahwin, siapa masa berkahwin dia dapat anak. Siapa dapat anak, siapa masa lahirlah anak. Bila lahir anak cukup lekat dah ke dah? Hidung macam mana, mata macam mana, mulut macam mana, ada rambut tak ada rambut macam mana.
Lahir macam tu. Dah kita nak kata siapa buat? Nak kata mak ayah buat. Mak ayah tak pernah musyawarah dengan ayah. Kita nak buat mata anak kita macam mana? Kita buat hidung macam sikit lah. Mak ayah kadang-kadang nak anak lelaki keluar puang. Beli baju lelaki, bayi lelaki, nak ke lelaki. Tiba-tiba dapat orang puang. Dan kita nak kata mak ayah yang mencipta. Tak. Situ kita dapat fikir dah. Siapakah yang mencipta kita? Maka dia kata kita belajar tauhid biar kita sedar. Dia kata bahawa ketahui, iaitu bahawa engkau ketahui bahawasanya bagimu Tuhan, sehingga musdar bahawa kamu ni ada Allah, kamu ada Tuhan. Tuhan yang macam mana? Tuhan yang mencipta kamu. Allah Ta'ala lah yang mencipta kamu. Wallazi khalaqakum. Dialah yang menjadikan kamu. Jadi bila lahir saja, alhamdulillah, mak ayah gembira. Nak kata doktor pun dia dah cara mana masa dekat nak melahirkan anak je baru dia kabur. Kadang-kadang berjaya melahirkan anak, kadang-kadang tak berjaya, doktor pun tak berjaya. Bukan dia yang mencipta. Jadi akhir sekali lahirlah anak. Bila lahir anak, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu tidakkah kamu melihat adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kita sedar bahawa Allah Taala itu ada. Allah Taala itu ada. Jadi tauhid sampai macam tu. Ada macam mana? Allah Taala memberi manfaat, Allah Taala memberi mudarat, Allah Taala menetapkan rezeki, segala-gala datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kata tauhid. Maka kita pun kena belajar tentang ilmu tauhid. Bila belajar ilmu tauhid, kita sedar Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kita dah kenal dah hamba Allah. Kita ni hamba Allah, abdikan diri pada Allah. Dengan cara macam mana? Dengan cara melakukan amal ibadat kepada Allah. Allah Ta'ala perintah kita semayang. Semayang ni bukan ayah kita suruh dah. Nabi pun tidak mesyuarat tentang semayang. Semayang ni datang daripada Allah. Allah Ta'ala direct jemput Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Khabar semayang, kamu kena semayang banyak ni. Maka semayang. Bila semayang ni, orang yang semayang, tanda dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata di sini, di antaranya wahidan, aliman, qadiran, hayyan, muridan, mutakalliman, basiran, la syarika lahu. Yang didatangkan di sini beberapa sifat Allah. Yang pertama yang esa, Allah Ta'ala yang esa, yang tunggal. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalaulah ada Tuhan selain daripada Allah di langit dan bumi, nescaya binasa langit dan bumi. Kalau ada Tuhan dua, Tuhan langit ada atas, Tuhan bumi ada bawah. Tuhan langit kata, Tuhan bumi, hamba nak buat turun air hujan. Tuhan bumi kata, asal depan lah. Tak usah lah, dia kata, siang ke orang bumi ni, mu tahu dia buat turun air hujan sama. Kata Tuhan langit kata, dah berapa mu marah aku Tuhan kah? Tuhan bumi kata, aku Tuhan juga. Bila Tuhan ada dua. Lau kana fihi ma alihatun, disebut dalam Al-Quran, lau kana fihi ma alihatun, seandainya ada pada keduanya satu Tuhan, ada keduanya Tuhan, illallah, selain daripada Allah, la fasadata, nasaya binasa langit dan bumi. Marah langit buat Tuhan bumi, pandai sangat nak buat turun air hujan, baru gak panas orang bumi, siang gak ke orang bumi, dia kata. Akhir sekali balah lah. Kata Tuhan langit, kau pandai aku Tuhan juga. Dia kata kalau muat turun air hujan ke air hujan, aku nak elok tak lain. Kata Tuhan bumi. Akhir sekali balah. Bila balah, kenapa? La fasadata, binasa langit dan bumi. Sebab tu kita tengok, kalau satu rumah, dua ketua, pening kepala. Sebab tu dia sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ni pemimpin bagi wanita. Sebuah rumah satu je, ketua keluarga satu je. Kalau dua orang, Allah,
Raya hamba kata nak pergi sini. Orang ni kata pergi sini. Baloh. Duk baloh. Sebab apa? Sebab ada dua. Dia tak boleh. Dia kena ada cert. Maka, yang Tuhan satu saja. Sebab tu dia tengok. Tuhan. Nabi Ibrahim AS dia ajak. Orang duk cari Tuhan. Duk cari Tuhan. Nabi Ibrahim ajak umat dia. Mari sini tengok. Tengok langit. Dekat langit tiba-tiba keluar matahari. Ni toh dia Tuhan. Orang pakai sembah matahari. Ni toh dia Tuhan. Tiba-tiba matahari menghilang. Tuhan benda gini hilang. Tuhan hilang. Tak berakhir Tuhan hilang ni. Bukan. Main Tuhan hilang susah kita. Tak ada rezeki kita. Tuhan hilang. Tak ingat nak beri rezeki kita. Lama pada tu nampak pula bulan. Ajak pula umat dia. Ni toh dia bulan. Sembah bulan. Dah molek. Mari siang hari hilang tangan barah pula. Akhir sekali kata ni bukan. Yang Tuhan itu adalah yang menjadikan matahari dan bulan kan. Sebab tu Nabi Ibrahim apabila ditanya oleh Namrud, apa kerja Tuhan kamu? Kata Nabi Ibrahim, innallaha yuhyi wa yumit. Allah Ta'ala menghidup dan mematikan. Kata Namrud, hamba pun boleh hidup mematikan. Dia ambil dua orang, seorang ni dia bunuh. Ni hamba mematikan dia. Seorang ni dia lepaskan. Ni hamba menghidupkan. Katanya Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah Ta'ala menaikkan matahari daripada belah langit, belah timur dan menurunkan belah barat. Aku mahu kamu menaikkan belah barat, jatuhkan belah timur. Fabuhital ladzi kafar. Maka terbuktilah Namrud itu pembohong. Ini Allah Ta'ala. Maka kita kena faham. Kalau tanya orang, apa bukti Allah Ta'ala itu wahidan, wujud satu, dan apa bukti Allah Ta'ala itu hidup? Allah Ta'ala itu ada. Apa buktinya? Buktinya adalah adanya alam ini. Maka Allah Ta'ala itu esa, bersifat esa, yang mengetahui, dan Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala-galanya. Apa yang terlintas di dalam hati kita, dan apa yang zahir, semuanya Allah Ta'ala maha mengetahui. Sebab itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, bila dia nak buat apa-apa dia tahu. Allah Ta'ala mengetahui di atas apa yang dia lakukan. Muraqabah. Ada pemerhatian pada Allah Ta'ala. Maka mengetahui qadiran, yang berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa di atas segala-galanya. Zaman dulu yang paling berkuasa Firaun. Firaun kuasa Firaun. Tahu tak Firaun hidup berapa ratus tahun? Firaun hidup ni lebih kurang dalam 500 tahun. Ataupun 600 tahun gitulah, lebih kurang hidup. Kita ni hidup berapa ratus tahun ya? 100 tak apa. 100 tu muju je 100. Hidup pun 60, 70 gitu saja. Hidup 100 tahun dengan kuasa yang begitu besar. Allah Ta'ala beri kuasa dia. Allah kuasa besar. Maknanya dengan bala tentera, dengan harta banyak. Kita memang dah. Kalau Allah Ta'ala beri nikmat kita banyak, lepas tu Allah Ta'ala beri panjang umur, lesar tak ingat lalu Tuhan. Cuba baca sejarah hidup Qarun. Qarun ni pengikut Nabi Musa. Pengikut Nabi Musa asal dia. Tetapi bila Allah Ta'ala beri rezeki yang begitu banyak pada dia, sehingga anak kucing tak orang nak akak. Banyak tak banyak, akhir sekali dia lupa Allah Ta'ala. Tak ada manusia yang berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah Ta'ala. Manusia berkuasa dia pun kuasa yang tidak mutlak. Tidak mutlak. Sebab itulah bila dia tanya Nabi Sulaiman mempunyai kuasa yang begitu besar. Habis jin-jin duduk bawah kuasa Nabi Sulaiman. Tapi tetap tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam tu, akhir sekali Allah Ta'ala binasakan Firaun, Allah Ta'ala binasakan Namrud. Firaun dibinasakan dengan ditenggelamkan dalam air laut.
wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Dia kata ingatlah tak kala kami selamatkan kamu di atas kejahatan Firaun. Firaun menyembelih bayi lelaki hidup-hidup dan membiarkan bayi perempuan. Bebaskan bayi perempuan, dan Allah Taala uji kepada Nabi Musa alaihissalam. Summa aghraqna, kemudian kami menenggelamkan Firaun. Firaun tenggelam dalam laut yang dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat dia. Dengan izin Allah Taala terbelahlah lautan menjadi beberapa belas lorong. Kemudian lalulah Nabi Musa dengan pengikut dia, sehinggalah Firaun tengok lautan terbelah dua, beberapa lorong, maka Firaun pun ikut juga. Akhir sekali dibinasakan oleh Allah. Tak ada dah hak segagah-gagah Firaun pun binasa. Batu kita ni bila Allah Taala beri sihat, masa ni nak buat ibadat. Dah kita tak ada daya upaya. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka bila kita sedar dah Allah Ta'ala lah yang berkuasa, maka hendaklah kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata yang kuasa, yang hidup, Allah Ta'ala hidup, tidak ada mati bagi Allah. Yang mati kita, makanlah ubat apa-apa pun sampai masa mati ke. Macam-macam orang nak ubat panjang umur. Ia dua perkara yang tak ada ubat. Yang pertama tua tak ada ubat. Yang kedua mati. Asal buat muda lah. Walau nama dia muda pun, kecil-kecil lahir aja dia kata tak nama muda lah. Sampai masa tua kok. Sampai masa dia tua kok. Asal makan ubat. Leni tahu tak Leni? Macam-macam cara orang berubat Leni. Dulu dia pakai cocok. Cocok sikit kulit jadi tegak. Kulit jadi tegang cocok. Pakai ubat, masuk dadah, masuk ubat macam-macam. Sekarang ni dia buat pesen baru. Dia buang darah. Darah lama-lama dia buang, dia masuk darah muda. Darah orang-orang umur 17 tahun, 18 tahun masuk darah. Nawi tubuh jadi segar. Kalau tubuh segar tu, buat amal ibadat boleh tahan ke? Buat amal ibadat. Nak berubat, nak wi ke muda, nak wi ke agak. Nabi sebut dua penyakit yang tidak ada obat. Yang pertama sakit tua, yang kedua sakit mati. Sakit yang bawa pada mati ataupun mati. Tak ada obat dua ni. Asal buatlah guana-guana. Disebut dah. Idza jaa ahadakumul maut fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila sampai saja ajal, sampai saja masa, tidak didahulukan satu saat dan tidak diakhirkan satu saat. Sampai masa mati pasti akan mati. Tak kira mati ni, tak kira orang muda orang tua, sampai masa ajal mati. Orang muda ni ramai mati. Mati atas motor. Mati atas kereta. Dok berlumba motor, dok berlumba kereta hari ni. Akhir kali mati gitu saja. Jadi nak beritahu semua mati. Yang hidup adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kekal buat selama-lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wafat dia, sahabat Nabi tak mau terima. Nabi mana boleh wafat? Nabi tak wafat, Nabi tak mati, kata sahabat Nabi. Tak boleh terima. Sebab apa? Sebab dia kata Nabi kan kekasih Allah. Takkan kekasih nak membunuh kekasih. Tak mati. Sehingga kan Saidina Umar tak boleh nak terima kematian Nabi. Ambil pedang, pusing atas udara ni. Siapa yang kata Muhammad mati, aku pacung. Muhammad mana boleh mati, aku pacung. Kata Saidina Abu Bakar, huwa hayyun la yamut. Allah Ta'ala maha hidup, la yamut, tidak menerima kematian. Tidak ada mati bagi Allah. Yang lain semua mati. Dah bagaimana dengan malaikat maut? Malaikat maut pun mati. Yang mencabut nyawa dia cabut nyawa orang, semua makhluk dia cabut. Akhir sekali dia beritahu pada Allah, ya Allah, habislah saya cabut nyawa. Tak ada dah. Tinggal siapa? Tinggal diri dia. Allah Ta'ala kata cabut nyawa kamu sendiri.
maka dicabut nyawa malikin maut, habis semuanya mati. Ingat, mati adalah satu kehidupan baru. Satu kehidupan baru. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, yang akan dibentang amalan kita. Bukan kita mati boleh kita buat amal ibadat, tak ada. Ibadat dikira atas muka dunia ni. Atas muka dunia kita buat amal ibadat, maka apabila kita mati nanti akan dibentang. Maka kita kena sedar yang hidup hanya Allah Ta'ala. Oleh kerana kita mati, bila kita mati kita akan dipersoal, bila kita mati kita akan dikira amal ibadat kita, maka hendaklah kita buat amal ibadat. Dan yang hidup hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak menerima kematian. Orang pun kata kita mati dah, hancur dah, boleh bangun balik ke kita? Boleh bangun balik. Bagaimana kita tengok bumi-bumi yang mati, matahari panas terik, bumi sampai pecah, merekah bumi. Tananglah apa-apa pun tak hidup dah. Sebab bumi dah mati, keras ketung dah bumi. Tetapi apabila Allah Ta'ala menurunkan air hujan, tiba-tiba bumi jadi hidup, menumbuhkan tanaman-tanaman. Maka Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan kita, dan Allah Ta'ala berkuasa maha hidup. Dia tidak menerima kematian. Dan ada beberapa perkara yang kekal, ada permulaan tapi tidak ada akhir. Kenapa? Di antaranya roh manusia, roh nabi-nabi, arasy Allah Ta'ala, kursi Allah Ta'ala, syurga Allah Ta'ala, neraka Allah Ta'ala, qalam Allah Ta'ala. Ini semuanya tidak ada akhir, tetapi ada permulaan. Adapun Allah Ta'ala ada permulaan, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Allah Ta'ala itu qidam, yakni tidak ada awal. Allah Ta'ala itu baqa, tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hayyan, maha hidup, muridan, berkehendak. Allah Ta'ala berkehendak di atas segala-gala. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala inginkan sesuatu, maka jadilah ia. Jadi, pasti jadi. Bila dikatakan jadi, pasti jadi. Kehendak Allah Ta'ala. Orang yang Allah Ta'ala nak muliakan, jangan buat hina lah. Kita cubalah hinakan dia, dia pasti akan mulia. Sebab kehendak Allah mengatasi kehendak segala-gala. Allah Ta'ala nak hinakan orang tadi, asal mulialah dia, hina juga akhirnya. Hina. Allah Ta'ala nak tidak mahu memberi mudarat pada dia, buatlah mudarat atas dia apa-apa. Minum racun untuk mati. Sebab apa? Sebab kehendak Allah. Ada riwayat mengatakan ada sahabat Nabi, di antaranya Khalid Al-Walid. Apabila dicabar pada dia, bila dia tanya, apa yang kamu bawa? Dia kata, saya bawa Allah Ta'ala. Bawa Islam, cerita tentang Allah. Di antaranya sifat Allah tidak memberi mudarat, tidak memberi Allah Ta'ala lah yang memberi mudarat, yang memberi manfaat. Maka dia cabar Khalid Al-Walid minum racun. Khalid Al-Walid minum racun. Tapi sebelum minum tu Khalid tanyalah, kalau saya minum tidak binasa apa-apa, adakah kamu nak beriman? Mereka mengatakan, kami sanggup beriman, tapi kami nak tengok dulu. Khalid Al-Walid pun minum racun dengan izin Allah Ta'ala, tidak binasa. Sebab tidak kehendak Allah Ta'ala. Maknanya ke Allah Ta'ala berkehendak. Bila Allah Ta'ala nak sesuatu, terima. Pasti akan berlaku. Sebab itu kita kadang-kadang ada anak yang kita cukup sayang, tetapi anak yang kita sayang tu Allah Ta'ala ambil dulu. Allah Ta'ala ambil dulu. Itu kehendak Allah. Bila kita faham dah Allah Ta'ala bersifat muridan, Allah Ta'ala kehendak Allah Ta'ala, maka kita pun terima. Ini kehendak Allah. Dan ingat, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Kadang-kadang benda tu kamu tak berahi, tapi benda tu baik bagi kamu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang benda tu kamu berahi, tapi benda tu tak baik bagi kamu. Kita tak berahi, musibah itu tak berahi, tapi musibah tu baik bagi kita. Dengan sabit musibah kita ingat pada Allah.
Oh, kita berahi sangat, kata. Kita berahi sangat harta yang begitu banyak. Kedudukan yang begitu banyak. Tetapi benda tu tak baik bagi kamu. Boleh jadi dengan sabit kamu dapat harta, kamu lupa Allah Ta'ala. Maka setiap apa-apa yang berlaku ada kehendak Allah dan ada hikmah di sebaliknya. Hanya manusia tidak faham dia. Maka Allah Ta'ala bersifat muridan, yakni berkehendak di atas segala sesuatu. Maka selain daripada tu dia kata mutakalliman, berkata-kata. Allah Ta'ala itu berkata-kata. Kalamullah, Allah Ta'ala berkata-kata. Bagaimana yang kita baca dalam kalam Allah, dalam Al-Quran, itu adalah kalam Allah, kata-kata Allah. Tapi kata-kata Allah laisa bisautin wala haufin, tidak ada suara, tidak ada huruf. Dan macam mana Allah Ta'ala berkata tak ada suara, tak ada huruf? Macam kita cakap dalam tu lah, macam kita cakap dalam hati, tak ada suara. Tak ada huruf macam mana? Tak ada huruf macam kita bunyi angin-angin, bunyi apa-apa, bunyi-bunyi yang tak ada huruf. Jadi Allah Ta'ala lebih lagi pada tu. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dalam keadaan yang layak bagi Allah dengan Musa alaihissalam. Maka Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Ada kisah yang Nabi Musa bercakap. Dia kata, ya Allah, tunjuklah aku orang yang duduk dalam syurga bersama dengan aku. Allah Ta'ala beritahu, wahai Musa, orang yang duduk dengan kamu dalam syurga ni orang macam ni, macam ni. Rumah dia kat ni, macam ni, macam ni. Nabi Musa pun turun daripada bukit selepas munajat, pergi cari rumah tu. Jumpa orang tadi. Masuk orang rumah tadi, orang tadi, tiba-tiba orang tadi ada dua ekor khinzir, babi ada. Baru tadi Allah Ta'ala kata orang ni duduk dengan kamu dalam syurga ni, tapi bila masuk dalam rumah tengok duk main dengan khinzir, dengan babi. Dia pun termenung. Nabi Musa pun naik pelat. Nabi Musa tanya, kamu ni agama apa? Agama tauhid, beriman pada Allah. Tidakkah beragama tauhid, beriman pada Allah Ta'ala ini tidak boleh diharamkan babi, khinzir? Dia pun cerita khinzir ni adalah sumpahan daripada kedua ibu bapa dia yang telah melakukan dosa besar. Zaman umat-umat terdahulu, zaman nabi-nabi terdahulu, Allah Ta'ala turun azab, turun bala selalu. Kunu kiradatan khasiin, jadilah kera-kera yang hina. Turun selalu bala. Zaman bila? Zaman nabi-nabi terdahulu. Zaman kita sekarang ni, zaman umat Nabi Muhammad, buat maksiat tara mana, tak turun lagi bala. Kalau turun bala kau hari ni, Allah, dengan kita lingkup. Dengan kita habis binasa, turun bala. Dengan maksiat yang begitu banyaknya, habis. Tapi Allah Ta'ala turun bala. Khinzir tu bertukar. Katanya orang ni, hak khinzir betina tu ibu dia, khinzir jantan tu ayah dia. Allah Ta'ala tukar. Kemudian dia minta, dia kata, wahai Musa, kamu mintalah dengan Allah, biar ayah dia bertukar jadi manusia balik. Nabi Musa munajat pada Allah, minta pada Allah. Allah Ta'ala cakap lalu, beritahu lalu kepada Nabi Musa, menunjukkan Allah Ta'ala itu berkata-kata. Beritahu lalu pada Nabi Musa, wahai Musa, doa yang kamu terima tu aku dengar. Tetapi Allah Ta'ala beritahu anak orang tadi tu yang khinzir tadi tetap tidak akan jadi manusia biasa. Tidak akan jadi manusia biasa. Nabi Musa dapat jawapan, beritahu pada orang pemuda tadi, ibu dan bapa kamu tetap jadi khinzir sampai ke mati. Minta doa wahai Musa, minta pengampunan pada ayah dia. Nabi Musa minta doa pada Allah. Allah Ta'ala beritahu bahawa Allah Ta'ala ampunkan dosa kedua ibu bapa disebabkan anak dia yang soleh tadi. Anak yang negeri akhirat, kedua ibu bapa yang sudah menjadi khinzir ini akan dimasukkan ke dalam syurga disebabkan berkat daripada anak yang soleh tadi. Tu untung kalau ada anak soleh. Mak ayah memanglah nak suruh anak jadi anak soleh. Atau kat belajar agama. Tapi bila siapa agak kat belajar, pengaruh kawan pula banyak, pengaruh luar pula banyak, guru-guru pula tak dapat nak jaga dah. Ini jadi masalah hari ni. Jadi masalah hari ni. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun beritahu lelaki tadi cukup gembira.
biarlah, tak apalah. Ini nak beritahu Allah Ta'ala berkata-kata. Dengan cara ada Allah Ta'ala berkata-kata dengan kata-kata pujian seperti memuji Nabi, dan ada juga kata-kata ancaman seperti memberi ancaman kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang engkar akan diturunkan azab, daripada Allah. Ini kata-kata Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu berkata-kata dalam keadaan yang layak bagi Allah Ta'ala. Kita pun bercakap juga, berkata-kata juga, tapi tidak sama dengan Allah Ta'ala. Kita bercakap dengan ada lidah, dengan ada mulut. Tak ada mulut tak boleh cakap. Allah Ta'ala tidak menggunakan mulut. Tidak ada perantaraan bagi Allah. Maka Allah Ta'ala berkata-kata dalam keadaan yang layak bagi Allah. Maka disebut sifat dia muttasifan bi sifatil kamali munazzahan an dalalatil hudusi munfaridan bil kidami an kulli muhdasin. Dan bersifat ia dengan segala sifat-sifat kamal. Apa makna sifat kamal? Bersifat Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Sempurna Allah. Sempurna Allah Ta'ala. Dari segi segala sifat Allah Ta'ala sempurna. Yang tak sempurna kita je. Kita tidak sempurna. Allah Ta'ala bersifat sempurna segala-galanya. Maka dia kata Maha Suci daripada menunjukkan baharu. Dan Maha Suci Allah Ta'ala daripada bersamaan dengan makhluk. Baharu ni makhluk lah. Maknanya suci Allah Ta'ala daripada makhluk. Tak ada Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Maka tunggal ia. Tu kena baca tunggal. Munfaridan, tunggal. Allah Ta'ala esa. Dengan kidamnya, dengan tidak ada permulaan bagi Allah. Tak ada mula bagi Allah. Dah macam mana Allah Ta'ala tak ada mula? Kita semua ada permulaan. Tak ada mula bagi Allah. Hanya Allah Ta'ala lah maha mengetahui. Fikir tentang kejadian Allah, jangan fikir zat Allah. Maka dia kata daripada tiap-tiap bagi yang baharu, dan dia kata kidam Allah Ta'ala daripada tiap-tiap bagi yang baharu, daripada segala makhluk. Suci Allah Ta'ala daripada segala makhluk. Maknanya tidak sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi kita kena faham ini sifat Allah Ta'ala, dan sifat Allah Ta'ala sempurna. Zaman Nabi dulu diuji oleh Allah. Zaman kita ada kapal terbang, zaman kita ada jet, macam-macam, sapak. Orang hari ni nak pergi Kuala Lumpur 45 minit je naik kapal terbang, sapak 50 minit sapak. Dulu nak pergi Kuala Lumpur, Allah, pas singgah, jalan jauh, lebuh raya tak ada lagi. Ke Sari, Sapa Sari semalam baru Sapa. Leni kau pendek dah. Ada lebuh raya. Kaki ada buat lebuh raya kau dekat pula. 2 jam 3 jam Sapa Kuala Lumpur. Habis pengaruh Kuala Lumpur mah Sapa sini. Kejap saja. Budak-budak anak-anak kita puas duk saja. Pergi Kuala Lumpur kejap mau. Pergi Kuala Lumpur macam pergi ke mama. Sapa kejap jalan direct saja. Kalau orang kata kita pagi tadi saya ada Kuala Lumpur, dia jumpa kita petang. Pagi tadi saya ada Kuala Lumpur, kita percaya sebab kapal terbang tu. Kita percaya. Ada setengah tu kata minggu lepas saya ada Yaman. Ada sini dah hari. 2-3 hari lepas dia tu. Ada tu. Sebab apa? Sebab ada kapal terbang. Zaman Nabi itu diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji dengan peristiwa apa? Dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi duduk dalam rumah. Ada kata rumah Ummul Hani. Rumah Ummul Hani duduk, tiba-tiba ada riwayat kata nampak. Seolah-olah seperti atap tu disiap. Mari malaikat ajak Nabi naik. Pergi dekat pergi dekat Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tu orang naik unta tu berbulan-bulan. Zaman dulu kalau orang cakap mana ada. Orang tak percaya. Tapi dia uji. Dari segi tauhid uji. Yang berkuasa siapa? Allah Ta'ala berkuasa. Sebab tu disebut Subhanallazi, Maha Suci Allah Ta'ala. Siapa dekat Masjidil Aqsa ni beberapa jam saja sampai. Orang kata Muhammad ni, dia kata bila kita duk percaya ke dia macam-macam cerita je baru.
timbul fitnah. Nabi cerita kepada Abu Jahal, dia kata, "Hei Abu Jahal, mu percaya tak aku pergi ke Masjid Al-Aqsa semalam?" Semalam pergi, jumpa pagi. Jumpa pagi. Jumpa pukul 8 pagi. Nabi kata, "Hei Abu Jahal, aku nak wayak kamu. Semalam aku pergi Masjid Al-Aqsa." Bila malam tadi mu pergi Masjid Al-Aqsa? Ni pagi ni ada sini. Malam tadi pagi ni ada sini. Suka Abu Jahal. Gila dah, gila. Gila dah, gila. Memang dah, kalau orang tak ada akidah, memang dia faham macam tu. Dia kata Muhammad dah gila dah. Sebab apa? Sebab dia kata boleh pergi ke sana, dia kata dalam beberapa jam saja. Malam ada sana, pagi ada sini. Kalau kita cakap sekarang, orang percaya. Jumpa pukul lepas jumpa kita, dia pun kata, "Pagi tadi saya di Kuala Lumpur." Saya jumpa seorang sahabat tu malam, pukul 11 malam saya jumpa dia. Lepas tu pagi esok tu telefon dia nak ajak makan pagi sekali. "Minta maaf Ustaz, ada Kuala Lumpur tu." Kuala Lumpur? Pukul 11 malam dia sekali dengan dia. Pagi esok tu nak ajak dia, ada Kuala Lumpur dah pukul 8 pagi. Berapa sebab naik kapal terbang? Diuji oleh Allah Ta'ala. Sebab tu dia sebut Allah Ta'ala ini berkuasa, tak ada lemah. Lemah ni sifat makhluk. Lemah ni sifat makhluk. Memang lemah kita nak pergi tu. Masa zaman Nabi tu tak boleh nak pergi Masjid Al-Aqsa ni, berjam-jam orang pergi. Sekejap saja tak boleh, kena berminggu-minggu naik unta. Kalau raya berbulan-bulan, perjalanan tu jauh. Tetapi Allah Ta'ala tu sifat berkuasa. Sahabat Nabi tu dalam keadaan tu, ada sahabat Nabi yang tertanya-tanya ataupun rasa ragu-ragu dengan Nabi. Yang tak ragu seorang aja. Siapa yang tidak ragu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Jahal tanya, "Ya Abu Bakar, hamba nak tanya sikit. Mu boleh percaya ke Muhammad pergi ke Masjid Al-Aqsa? Malam tadi, pagi ni ada sini." Kata Sayyidina Abu Bakar, Abu Jahal, aku nak wayak kamu. Kalau Nabi cerita, Muhammad cerita, dia naik ke langit, aku percaya. Nabi dah cerita, dia naik ke langit. Dia kata kalau dia cerita, dia naik ke langit, aku percaya. Tetapi apabila disuruh cerita tentang sifat, macam mana Masjid Al-Aqsa, Nabi boleh cerita, tiang dia macam ni, tiang macam ni. Orang yang pergi Masjid Al-Aqsa memang dia kata betul apa yang Muhammad kata. Sebab apa? Sebab yang berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak dapat tidak, kita kena belajar ilmu tauhid. Dengan arti kata ilmu tauhid yang kita kena belajar, yang pertamanya adalah mengenai ketuhanan, sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah kena belajar sifat Allah Taala. Dia ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus, kena belajar. Lain daripada tu, kena belajar mengenai kenabian, belajar tentang Nabi. Kemudian dia sebut wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu as-sadiqu fima jaa bihi anillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya, yakni hamba Allah Taala. Hamba Allah Taala, manusia seperti biar kita macam biasa juga, dengan arti kata maksud saya macam biasa, dia makan minum macam kita. Tetapi dia adalah manusia yang istimewa. Lahir dia tidak sama dengan lahir seperti Muhammad lain. Maka dia kata hambanya dan rasulnya dan pesuruh Allah Ta'ala yang sadiq, yang benar, yakni yang benar pada barang datang dengan dia daripada Allah, yakni benar apa-apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba. Kita kena beriman dengan Allah, kita kena beriman dengan Muhammad. Muhammad adalah hamba Allah, bukan saja hamba Allah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena tahu siapa ayah Nabi. Ayah dia bernama Abdullah. Siapa ibu dia? Ibu dia bernama Aminah. Isteri Nabi, anak Nabi ada 7 orang. Kita kena tahu. Kena tahu. Kemudian yang paling penting, tahu lagi sifat-sifat Nabi. Sifat Nabi ada berapa? Setengah pendapat kata 4, ini pendapat yang kuat. Ada setengah pendapat kata 5. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, ismah.
Ismah ini adalah maksum. Ada pendapat kata 5, tapi pendapat yang kuat kata 4. Sifat yang wajib bagi Nabi ada 4. Bagi Nabi ada 4. Kenapa? Ataupun bagi Rasul ada 4. Yang pertama, sidik, ertinya benar. Nabi benar, segala sifat apa-apa benar belaka. Ada satu ketika Nabi SAW berjalan. Tiba-tiba Nabi berjalan, nampak orang berlari. Nabi pun berhenti. Kemudian nampak seorang lagi berlari pula, macam kejar orang yang pertama tadi. Lepas daripada tu, orang yang kejar tadi cari orang yang pertama lari tu, dia kejar tak jumpa. Dia pun tanya Nabi, ada nampak tak orang berlari sini? Jadi Nabi tu dah nampak tak dia. Nabi nampak dah orang berlari tadi. Bila Nabi nampak orang berlari, Nabi berhenti lalu. Kemudian nampak orang lari, lepas tu nampak orang kejar. Orang kejar tu tak jumpa cari. Dia pun tanya Nabi, nampak tak orang berlari sini? Nabi nak kata nampak, takut orang ni buat khianat orang ni. Jadi akhir sekali Nabi undur 3 langkah. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Nabi pun kata, masa hamba duduk sini tak ada nampak pun. Dah betul lah. Nak duduk sini. Masa Nabi tak ada nampak pun, dia kata. Jadi betul lah. Orang tu tengok, Nabi tak nampak pun lagi. Nabi ini orang cakap benar. Siapa bergurau pun Nabi cakap benar. Mari orang tua seorang, ya Rasulullah, doakanlah saya masuk syurga. Kata Rasulullah, orang tua tak boleh masuk syurga. Orang tua tak ada dalam syurga, kata Nabi. Dia pun terkejut orang tua. Nangis orang tua tadi. Nabi kata, apa mochi menangis? Sebab orang tua tak ada dalam syurga. Kata Rasulullah, memang orang tua tak ada dalam syurga. Sebab orang tua jadi muda belaka. Orang tua jadi muda belaka. Nabi pun doa lah ke mochi tadi. Baru mochi tadi faham. Bukan, Nabi ni memang dia cakap benar. Masuk Nabi, orang tua tak ada dalam syurga. Sebab orang tua tak ada, memang tak ada. Semua jadi muda belaka. Satu hari orang minta Nabi, minta kedai. Saya kalau tak silap, ada kedai kuda. Minta lah ibu kedai, ibu kuda. Kalau tak silap kuda. Nabi pun beri anak. Dia kata, ya Rasulullah, kan Rasulullah janji saya nak beri ke ibu. Nabi kata, memanglah ibu ya daripada ibu anak dulu. Rasulullah beri anak. Kira lama-lama jadi ibu lah. Dia pun baru dia faham. Ni nak khabar. Nabi cakap benar. Dalam bergurau pun Nabi cakap benar. Mari seorang orang Badui tanya. Dalam hadis lain pula tanya, ya Muhammad, aina Allah? Mana Allah? Kat mana Allah? Nabi jawab, fis sama', di langit. Di langit. Padahal Allah Ta'ala tidak bertempat. Di langit. Kat langit. Faham dia. Lama dia dah faham dah kata Allah Ta'ala tidak bertempat. Tanya Nabi. Bila tanya Nabi, Nabi beritahulah. Sekarang ni masalah kita dah kena faham. Di langit, nak kata di kiri pun dok, di kanan pun dok, di timur pun dok, di barat pun dok. Sebab di mana saja kamu ada, langit ada atas kepala. Bermakna Allah Ta'ala tidak bertempat. Maka sifat benar, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat benar. Yang kedua, tak boleh menyampaikan segala apa yang Allah Ta'ala perintah pada Nabi sampai. Fama ballauta risalatah. Kalau kamu tidak sampai, bermakna kamu tidak menyampaikan risalah. Maka kena sampaikan risalah. Nabi sampaikan risalah. Sama ada risalah tadi tu untuk orang lain dan untuk Nabi sendiri. Ada yang Nabi ditegur oleh Allah, seperti turunnya ayat abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Bila datang orang tua, bila Nabi nak berdakwah dengan pemimpin-pemimpin besar, tiba-tiba datang orang buta seorang. Dia kata, ya Muhammad, alimni allamakallah. Ajar saya apa yang Allah Ta'ala ajar kamu. Allah Nabi pun nak sebar kepada, nak khabar pada orang-orang besar. Mari orang kapung pula, orang tua pula, orang buta pula. Nabi pun berpaling dan bermasam muka.
Ditegur oleh Allah Ta'ala. Nabi tetap baca ayat tadi. Walaupun ayat tadi kena atas pada Nabi sendiri. Menunjukkan Nabi ni amanah. Kita dak amanah. Kadang-kadang kena atas kepala dak kabur. Atas kepala orang kabur. Setengah-setengah lah. Jadi kena amanah. Maka Nabi bersifat amanah. Nabi memang bersifat amanah. Tidak pernah khianat. Walau sekali pun tidak pernah khianat. Sehingga kan diriwayatkan bahawa Nabi ni ada apa-apa nak pergi jalan mana-mana, orang wi sipang. Orang wi ke Nabi suruh sipang. Suruh sipang apa-apa. Kita ni amanah lah. Masa piti orang suruh sipang 100 riyal amanah lagi. 200 riyal amanah lagi. Kena 100 ribu dah amanah lah tu. 100 ribu ni aku ambil sikit, makanya orang sedar. Akhir kali tidak aman. Maka Nabi yang kedua bersifat amanah. Yang ketiga fatanah, cerdik. Nabi adalah orang yang bersifat cerdik. Orang yang bersifat cerdik. Jadi setiap tindakan Nabi ni cerdik. Maka sahabat-sahabat Nabi, apa yang Nabi buat kena ikut belaka. Kerana apa yang Nabi buat ni akan menjadi contoh kepada kita. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ini sifat-sifat Nabi. Maka kita wajib belajar sifat Nabi, belajar sifat Rasul dan mengetahui di antara sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang wajib bagi Nabi. Dan kena tahu sifat yang mustahil bagi Nabi dan mustahil bagi Rasul. Kena tahu. Dan sifat yang harus bagi Nabi. Kenapa sifat yang harus bagi Nabi? Yang ni bersifat dengan segala sifat kemanusiaan. Nabi makan juga macam kita. Nabi minum juga. Nabi tidur juga. Tapi Nabi tidur Nabi ni tidur mata, hati tidak tidur. Sebab itu ketika Nabi tidur, Saidina Abu Bakar pergi rumah Nabi. Beri salam sekali tak jawab, 2 kali tak jawab, 3 kali tak jawab, Saidina Abu Bakar pun lagi. Kita beri salam 3 kali je. 3 kali. Kalau dia tak jawab, kita tembus lagi ya. Kita beri salam 3 kali. Loceng tak tekan lagi. Tekan loceng pula. Tak ada pula. Pergi ikut dapur pula. Masuk ikut tikar pula. Jadi nak beritahu 3 kali saja. Islam ajar kita. Lari. Sayyidina Abu Bakar lari. Bila Sayyidina Abu Bakar lari, Nabi pun bangun. Nabi panggil balik. Sayyidina Abu Bakar tengok, Rasulullah tidur. Rasulullah kata, Nabi ni dia hanya tidur mata saja, hati tak tidur. Jadi kalau tidur mata, hati tak tidur, tak apa lah. Dengar kuliah tidur pun tak apa. Nampak je tidur, hati tak tidur. Masuk belaka dalam ni. Jadi nak beritahu Nabi. Sehingga kan ada ulama mengatakan bahawa Nabi kalau dia tidur tak batal wuduk. Sebab dia tidak tidur hati dia tidak tidur. Kita tidur mati. Tidur habis. Mati, hati, kaki habis tidur belaka. Orang capak tak luar dah sudah. Tak sudah. Tak beritahu. Tidur kita. Maka ini bersifat dengan segala sifat kemanusiaan. Nabi makan. Tapi Nabi makan tidak sebagaimana kita makan. Nabi makan, lapar baru makan. Dan kenyang berhenti. Kita lapar makan sendiri, lagi tak habis kenyang, lagi tu tak berhenti. Itu kita. Apa 2 pinggang, 2 pinggang, 3 pinggang. Jadi nak beritahu Nabi. Sebab tu orang yang ikut sunnah Nabi, insya-Allah dia sihat. Dia sihat. Jadi nak beritahu Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur. Nabi pergi pasar. Pergi pasar, tawah dulu pasar. Pusing dah sekarang pergi. Tolak je 3-4 kali. Tak, pusing pertama nak tengok harga, dia panggil nak survey. Nak tengok ni. Ni murah sikit pusing. Pusing kedua tengok warna kenal tak kenal pula. 3-4 kali pusing. Allah, tak ada arah lah. Nabi pergi ke pasar juga macam kita. Dan ada hadis mengatakan sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Tapi tidak bermakna pasar ni tak molek kita pergi. Yang kata seburuk-buruk tempat adalah pasar ni, andai kata kita jadikan tempat pasar ni tempat kita habis masa sia-sia. Dan di pasar banyak pembohongan kadang-kadang. Banyak di pasar banyak
perkara-perkara mungkar. Ini jadi seburuk-buruk tempat. Jadi Nabi pergi ke pasar, Nabi tidur, Nabi makan. Anak Nabi mati, Nabi menangis. Sahabat Nabi tanya, anta nabiyun, kamu nabi ke? Dia kata itulah sifat kasih sayang yang ada dalam hati. Siapa yang tidak mengasihi orang tak kasih dia. Memang sifat manusia. Masa menangis, masa gembira. Masa sakit. Nabi sakit. Nabi pun sakit. Nabi kena sihir juga. Nabi kena sihir. Nabi termakan racun. Ada mengatakan masa Nabi nak makan tu, daging tu kabur. Aku ni ada racun. Maknanya ini mujizat Nabi lah. Mujizat Nabi. Nabi letih. Berperang Nabi dalam keadaan letih. Nabi rasa takut juga diancam oleh pihak-pihak musuh. Siapa Nabi berdoa bersungguh-sungguh. Berdoa bersungguh-sungguh. Takutnya kalah tu bukan kerana apa? Takutnya Islam kalah. Bersungguh-sungguh perjuangan Nabi. Jadi nak beritahu, ini sifat-sifat kemanusiaan Nabi. Tetapi ingat, Nabi tak sama dengan kita semua. Tak, daripada lahir Nabi tu tak sama. Sebab tu Nabi Adam AS masih duduk dalam syurga dah. Allah Ta'ala beritahu dah kepada Adam. Dia kata, aku menjadikan kamu dengan ruh, dengan nur Nabi Muhammad. Jadi nak beritahu, Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala ciptakan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi-Nabi yang lain, semuanya ada keistimewaan dia. Jadi kena tahu sifat-sifat. Dan di antara ilmu tauhid kita kena belajar ialah mengenai pekerjaan akhirat. Dan demikian lagi barang yang datang atas lidahnya. Lidah siapa? Lidah Nabi. Atas daripada lidah Nabi, apa yang Nabi sampaikan tu daripada beberapa pekerjaan akhirat, daripada perkara-perkara akhirat, dia panggil perkara sam'iyat. Kita kena tahu. Bila kita mati ada perkara pula. Di antaranya pada mahsyar, kita kena berkumpul di pada mahsyar. Semua manusia berkumpul. Ramai mana kau berkumpul dekat padang mahsyar? Seramai manusia yang pernah hidup di atas muka dunia. Ramai mana manusia yang pernah hidup? Start daripada zaman Nabi Adam sampai kepada kita, sampai kepada akhir zaman. Orang yang hidup ketika hari kiamat, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Bangkit. Nabi cerita pada Siti Aisyah. Masa duduk dalam rumah, cerita bab akhirat. Macam kita lah. Kita duduk rumah, cakap bab dunia je dengan orang rumah. Kita baiki dapur no. Ya semua molek lah. Kita tukar kereta, molek lah. Kita buat gini rumah kita pasal kau gini apa mangga. Tengah-tengah semangat, kita pun kata sekali, rumah ni kita tinggal ke. Baik kita buat rumah yang kekal. Kita buat amal ibadat. Tengok tidur tak bagus. Tidur. Jaga bab tu tidur selalu. Nabi dia duduk dengan Siti Aisyah, duduk dalam rumah, cakap bab akhirat. Nabi kata, Aisyah, nanti kita akan didirikan dekat padang mahsyar. Duduk dalam keadaan yang cukup kelang kabut. Cukup kelang kabut. Manusia tidak berpakaian ketika itu. Aisyah kata, kalau gitu malu lah. Tak ada, manusia masa tu duduk sibuk dengan amalan masing-masing. Tak ada fikir. Aisyah tanya, dah macam mana saya? Nabi kata, kamu bersama dengan saya. Aisyah pun gembira. Duduk pada mahsyar ni kita akan berdiri beribu-ribu tahun. Seorang sahabat Nabi kata, mu ni dijamin syurga. Gembira dia. Nabi kata, mu kena berdiri di padang mahsyar 500 tahun. Tu sahabat Nabi hak dijamin syurga. Kita siapa nak jamin kita masuk syurga? Kita pun tak jamin diri kita. Cara ibadat kita pun kita tahu. Allah teruknya kita ibadat. Maka rezeki Allah Ta'ala banyak, ibadat kurang. Jadi berdiri di padang mahsyar tu dalam keadaan berasak-asak. Kalau berasak-asak duduk dalam bangunan macam ni, sejuk macam ni, boleh tahan. Tak ada kipas angin. Yang ada adalah matahari duduk atas kepala. Duduk atas kepala. Ada yang sedekar, ada yang 2 jekar. Lepas tu peluh pula kan. Peluh pula. Ada yang atas betih, ada yang dekat buku lali, ada yang dekat pinggang, ada yang dekat peha, ada yang kat perut, ada yang kat dada, ada yang kat tekak, ada yang kat mulut masuk, ada yang tenggelam terus. Tenggelam terus. Lepas tu dalam keadaan gelap.
dalam keadaan gelap, dalam keadaan panas. Panas, dalam keadaan ketakutan yang amat sangat. Duk fikir apa? Hari tu duk fikir amalan masing-masing. Yauma yafiru mar'u min akhi, hari yang seorang itu lari daripada orang lain. Asal minta tolonglah. Dalam Quran dia ada sebut. Dia nampak cahaya orang. Tengah duduk dalam ramai-ramai tu nampak cahaya orang. Bila dia nampak cahaya orang, dia kata, aku kenal mu atas muka dunia dulu. Tolonglah aku, kamu tak kenal aku. Dia kata, aku kenal kamu. Dia kata, nanti sekejap aku nak pergi kat kamu ni. Nak tupang cahaya kamu. Bila dia pergi, macam seolah-olah ada dinding yang menghalang dia. Dan orang yang tadi dia tengok adalah orang ahli ibadat masa duduk atas muka dunia. Lari masing-masing. Yauma yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Lari daripada ayah dan juga ibu. Ayah minta tolong, ayah minta tolong anak, anak tembak lari. Anak lari daripada ayah. Ada kata tak kenal, ada kata kenal, tapi kira dah kenal dah. Sebab masing-masing bawa diri dah. Macam kita lah dalam keadaan terdesak sangat, dah nak lemah dah, nak tolong orang pun kita sendiri pun habis, kita tinggal habis dah orang lain. Maka dalam keadaan macam tu, mak kata mari sini, ni mak ni kenal dah, mak ni tolonglah mak. Dia kata dah kenal lagi bawa amalan masing-masing. Macam mana nak tolong? Diri dia sendiri pun tak tahu lepas tak lepas. Dah tahu dia lepas tak lepas. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Daripada orang yang kita sayang, isteri-isteri yang kita sayang, pergi mana-mana bawa semua isteri mana-mana. Pergi mana-mana bawa semua isteri. Tetapi masa ketika itu isteri suami berbalah di antara satu sama lain ataupun tidak kenal. Wa bani, dan juga anak-anak. Ayah lari pada anak, anak lari pada ayah. Begitulah berlaku keadaan. Jangan kata ke kita dalam keadaan kita berkumpul ramai-ramai, lama-lama kita berkumpul, rasa takut sangat, rasa tu sangat, pergi cari nabi-nabi. Jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata, nafsi-nafsi, diri aku. Dan kalau Nabi Adam kata macam tu, apa tak kita? Jumpa dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh kata gitu juga. Jumpa kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata gitu juga. Nafsi-nafsi, diri aku. Jumpa kepada Nabi Musa. Jumpa kepada Nabi Isa. Sehinggalah jumpa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan duduk di pada mahsyar. Lain pada tu ada mizan. Kita akan ditimbang amalan kita. Ada hisab, akan dikira. Amalan kita yang kita buat di atas muka dunia, banyak mana. Hari ni kita tak nampak, sebab tu kita malas nak buat. Allah Ta'ala tak kira lagi. Sayyidina Ali kata hari ni beramal lah, esok kira. Esok hari ni beramal, tak kira hari ni. Esok kira, tak beramal esok. Dia tak boleh, tak cukup pergi semayang kerja, ya Allah nak pergi cukup, tak boleh. Masa tu bawa dah amalan masing-masing, tak ada dah. Masa setakat tu kira dalam keadaan macam tu. Dalam keadaan takut, ada mizan, ada hisab, ada beri surat amalan. Wa amma man utiya kitabahu bi yamini, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberi surat amalan belah kanan, dihisap dengan secara mudah, ringan. Tapi siapa yang diberi belah kiri dan juga belah belakang, mereka akan meraung ketakutan, menangis dan sebagainya. Beri surat amalan. Surat amalan macam kita lah, anak-anak kita, dia kalau tak pas je tulis warna merah, kalau pas je tulis warna biru. Jadi bila buka saja kita dapat merah banyak, kita tahu dah tak pas. Tahu dah tak pas. Dah tengok lagi berapa-berapa boleh. Maka bila surat amalan diberi saja, dah tahu dah kita ahli syurga ke ahli neraka, tahu dah. Diberi surat amalan, Allah takut sangat masa ketika tu. Beri surat amalan. Maka setiap kali Nabi cerita pada Siti Aisyah, Aisyah tanya, hamba sekali tak? Nabi kata sekali. Duduk sama tak? Sama. Dekat timbangan sama, dekat mizan, dekat hisab sama. Dan Nabi cerita ada lagi di antaranya titian siratan mustaqim. Titian siratan mustaqim ni dia punya halus pada rambut.
Dia punya tajam pada mata pedang. Kita akan meniti dekat atas titian siratal mustaqim, bawah tu neraka. Kemudian bergelegak bunyi macam air gelegak. Air gelegak. Kemudian bila kita berjalan pula, kalau boleh alhamdulillah. Kalau tak boleh dia masuk bawah. Dia akan terjun tu direct masuk dalam neraka selalu. Tu titian siratal mustaqim. Sehingga kan Nabi minta doa, selamatkanlah. Ketika duduk di atas titian siratal mustaqim. Ini bagi siapa yang selamat, bagi orang yang beramal dengan amalan soleh. Bagi orang yang tak beramal, nak mengaji malah, nak semayang malah, tambah buat amal ibadat, hati tak ingat kepada akhirat, maka hidup mereka akan binasa. Hak ni kita kena belajar tentang alam-alam akhirat ni supaya hati kita takut. Ini tauhid yang kena belajar. Dan hukum belajar ni adalah wajib. Kemudian ada syurga, ada neraka pula. Hak syurga tu nikmat sungguh duduk dalam syurga. Neraka azab syurga. Azab macam mana? Wala hayatan wala mautan. Tidak ada rasa hidup, tidak ada rasa mati. Tidak ada rasa hidup, tidak ada senang walau satu saat. Tidak ada rasa mati, tidak ada rehat daripada sakit walau satu saat. Berterusan semua, siang malam. Bagi orang kafir, duduk neraka selama-lamanya. Dia minta pada Allah supaya ringankan azab. Semakin dia minta, semakin diazabkan. Dia tak akan keluar duduk dalam. Yang keluar siapa? Golongan mana yang keluar? Golongan orang yang beriman. Dia duduk dalam neraka dan dia ada iman. Kemudian kalau dia dapat syafaat, dia boleh ringankan daripada duduk lama jadi sekejap. Ini dengan izin Allah Ta'ala. Kalau dia dapat syafaat, maka kena tahu ada syurga, ada neraka. Kita orang beriman kena yakin syurga neraka. Bukan yakin saja. Bila tahu ada syurga, maknanya kena buat pahala banyak, berebut pahala banyak. Kalau tahu ada neraka, kena menjauhkan maksiat. Itu baru orang beriman dengan syurga neraka. Kalau percaya syurga ada, neraka ada. Hamba nak masuk syurga ni ustaz, buat pinjaman bank. Dia buat pinjaman bank RM100,000, dia jumpa saya. Ustaz tolong mai ajak ustaz, saya nak buat perniagaan, KGBT banyak boleh sedekah, dia kata. Buat pinjaman bank dia kata. Kejut saya Allah pada, masya-Allah. Lepas tu dia kata nak masuk syurga. Payah kita. Jadi nak beritahu, kena banyak belajar ilmu-ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf. InsyaAllah bila hati kita dah bersih, kita ada rasa tauhid pada Allah, mudahlah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita sambung ke datang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa zukna fahman tayyiba. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma da'amatis samawati wal ard. Allahu Akbar. ما دامت دعوة الجهاد مدوية في مشارق الأرض ومغاربها. الله أكبر. ما دام نور الإسلام ينير ما دام الليل والنهار. الله أكبر ولله الحمد.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita meninggalkan bulan Ramadan Al-Mubarak, menyempurnakan ibadah